Para pemilik kebun di Singapura berkata mereka tidak akan meningkatkan penghasilan sayur-sayuran tempatan meski ada gangguan bekalan akibat banjir di Malaysia. Ini kerana proses menanam sayuran itu memerlukan masa yang lama serta permintaan bagi sayuran tempatan tidak memadai untuk menambah bekalan. Digunakan dalam pelbagai hidangan makanan harian, sayur-sayuran ini amat penting bagi setiap rakyat Singapura. Namun bencana banjir yang melanda Malaysia menjejas kebun-kebun di sana, mencetus keprihatinan tentang bekalan sayuran negara. Para penjual sayur berkongsi bahawa bekalan dari Malaysia menjunam sekitar sepertiga dan harga pula naik sekitar 30%. Para pekebun tempatan bagaimanapun berkata, mereka tidak berniat untuk meningkatkan hasil. Ini disebabkan mereka perlukan masa untuk mengisi jurang bekalan sedangkan Singapura mempunyai sumber sayuran yang pelbagai seperti Indonesia, Thailand dan Vietnam. Namun pada jangka masa panjang, gangguan bekalan berkaitan cuaca diramalkan bakal menjadi satu masalah kerap. Seorang pakar berkata, pekebun tempatan perlu bantu mengharungi gangguan bekalan sedemikian dengan meningkatkan penghasilan domestik. Buat masa ini, kadar penghasilan setempat adalah kurang 10%. Climate change will make this kind of situation more frequent, likely more frequent in the future. So we ought to be well prepared by beefing up our local production capacity so that we can deal with this disruption issue better in the future. Satu cabaran besar adalah menjana lebih banyak permintaan bagi hasil sayuran tempatan. Meski pemerintah sudah menggesa rakyat Singapura membeli produk tempatan, Prof Chen menekankan permintaan untuk sayuran tempatan perlu menjadi satu amalan biasa dan bukan dilakukan hanya semasa timbul kecemasan. Singapura dan Malaysia telah mengesahkan lagi betapa pentingnya untuk mengekalkan hubungan kukuh antara kedua-dua angkatan laut sempena lawatan pengenalan oleh Ketua Tentera Laut Diraja Malaysia, Laksmana Abdul Rahman Ayub. Laksmana Abdul Rahman telah bertemu Menteri Pertahanan Dr. Ng Eng Hen dengan kedua-dua pihak membincangkan kerjasama demi menangani cabaran-cabaran keselamatan di peringkat serantau. Sempena lawatan selama 3 hari, Laksmana Abdul Rahman telah menaiki kapal tentera laut RSS Tenacious serta meninjau pelbagai kemudahan latihan di pangkalan tentera laut Changi. Beliau turut bertemu Panglima Pasukan Pertahanan Singapura, Lieutenant General Melvin Ong dan Ketua Angkatan Laut Laksmana Muda Aaron Beng. Menurut Mindef, lawatan itu menggariskan hubungan pertahanan dua hala yang muhibah dan sudah lama terjalin antara kedua-dua negara. Pemerintah akan menyediakan sokongan menyeluruh untuk membolehkan semua keluarga mencapai kestabilan dalam usaha menjadikan Singapura sebuah negara mesra keluarga. Usaha-usaha meluas itu merangkumi pelbagai aspek termasuk pekerjaan, pendidikan anak-anak dan kesihatan. Demikian ulasan Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga merangkap Menteri Kedua Kesihatan Massago Zulkifli pada akhir perbahasan belanjawan di Parlimen. Encik Massagus berkata usaha membangunkan Singapura sebagai negara yang mesra keluarga memerlukan peralihan dalam banyak dasar pemerintah. Kita akan membuat banyak penyesuaian dari sekarang sampai 2025, termasuk bagaimana undang-undang pekerjaan dapat disesuaikan supaya yang mahu menjalankan kerja yang disebut flexible work arrangement dapat diraih oleh semua sektor. Pemerintah telah membuat berbagai pengumuman di prasekolah dan juga dalam meningkatkan lagi baby bonus bagi keluarga muda dan mengutamakan mereka yang belum ada rumah. Ini supaya setiap keluarga terutama yang berpendapatan rendah dapat mencapai kestabilan dalam kehidupan menjadikan mereka lebih berdikari selain mempertingkat mobiliti sosial mereka. Lantaran itu, pemerintah akan memanfaatkan skim Comlink untuk menyepadukan sokongan yang sama merentas pelbagai program yang ditawarkan bagi membantu keluarga berpendapatan rendah. Kali ini kita menumpukan kepada keluarga yang tinggal di rumah sewa yang mempunyai anak di bawah 18 tahun. Apakah kepentingan mereka? Satu, pekerjaan yang baik yang boleh mendanakan CPF mereka hingga mereka mendapat keluar dari rumah sewa hingga memiliki rumah sendiri. Dalam jangka waktu yang lebih panjang, bagaimana anak mereka kita memastikan
dapat meraih daripada semua peluang-peluang yang diwujudkan. Encik Mas Agus yang juga Menteri Kedua Kesihatan berkata, pemerintah telah mengukuhkan dasar untuk membina keluarga yang kuat dan sihat. MOH telah membina ekosistem bersepadu untuk menyokong kanak-kanak dan keluarga mereka merentasi keperluan kesihatan dan sosial. Kami akan mewujudkan pusat-pusat untuk disebutkan Mother Child Diet, di mana setiap anggota keluarga itu akan diberikan layanan dalam satu tempat, di mana bukan hanya diberikan koordinasi untuk seluruh keluarga, tapi juga keperluan dari segi sosial, perubatan, kesihatan dan sebagainya diberikan pada satu tempat oleh semua agensi. Beliau turut menyentuh tentang pendekatan bagi menangani jumlah kes penyakit kencing manis dan tekanan darah tinggi dalam masyarakat Melayu. Bukan hanya pendekatan-pendekatan dari segi perubatan, tapi juga pendekatan sosial dan agama, supaya mereka termotivasi untuk membaiki keadaan kesihatan mereka ataupun menghindarkan dari mereka daripada mengalami keuzuran yang tidak perlu mereka alami seawal-awalnya. Beliau menggalakkan orang ramai supaya bertanggungjawab terhadap kesihatan sendiri dan memanfaatkan inisiatif seperti saham kesihatan yang menggalak gaya hidup sihat dalam kalangan penduduk Melayu Islam. Sebuah letupan di pusat khidmat Audi di Ubi Road pagi tadi mengakibatkan sekitar 100 orang dipindahkan keluar dari bangunan tersebut. Pasukan Pertahanan Awam Singapura SCDF menyatakan bahawa seorang telah dikejarkan ke hospital selepas mengalami kecederaan kerana terjatuh. Letupan itu sebegitu kuat hingga menyebabkan sebahagian besar dinding bangunan Audi itu melopong. Lubang besar tersebut setinggi hampir 2 tingkat. Serpihan kaca pula bertaburan kira-kira 50 meter dari lokasi letupan. Letupan itu turut meretakkan dinding-dinding dan paip-paip air sehingga air terus-menerus bersemburan. Siasatan awal SCDF mendapati bahawa kebakaran bermula di bilik motor bangunan itu. Tetapi ia berjaya dipadamkan sebelum ketibaan pasukannya. Namun punca kebakaran masih belum diketahui. At about 8:50, I heard a loud explosion. So I came out and I saw the whole wall have collapsed and the glass was shattered everywhere, all over the place. SCDF mengesahkan bahawa tiada kecederaan lanjut dan masih sedang melakukan siasatan. Penguasa bangunan dan binaan BCA telah mengesan kerosakan pada bahagian bukan struktur tetapi menyatakan bahawa bangunan itu selamat untuk digunakan. Audi merancang untuk menyambung semula operasi jelang hujung minggu ini.